Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua yang sedang menonton Bursa Chit Chat uh, yang dibawakan oleh Smart Saham, tim smartsaham.com. Apa kita semalam dah bercuti sekejap. Sebab apa? Semua tim Smart Saham kita sibuk dengan apa? Uh, warga-warga baru Wyckofian yang telah belajar selama 7 tambah ni 5 kan. 7 tambah 1 kan. Punyalah banyak nak ajar tu yang asalnya kita plan 7 hari terpaksa tambah 1 hari. Sebab nak bagi betul-betul kepada mereka-mereka yang di luar sana yang nak belajar pasal saham yang betul-betul kan. Bukan masuk belajar technical, belajar fundamental, lepas tu besok tercari-cari nak masuk apa. Siapa yang belajar Wyckoff, kita boleh cakap yang belajar tu akan tahu macam mana nak scan saham yang bagus kan. Nak boleh tentukan sama ada dia tengok tu sesuai tak sesuai nak masuk. Ke perlu tunggu ke dah tinggi sangat ke. Yang tu ya dalam Wyckoff diajar. Okay. Just nak inform, selama setiap bulan kita akan ada kelas Wyckoff secara online dan secara quarterly 3 bulan sekali kita akan ada kelas fizikal. Tapi pendaftaran untuk kelas fizikal sentiasa dibuka sehinggalah tarikh event lah. Lepas tu dia akan buka untuk the next 3 bulan yang seterusnya. Okay. Sorry terima kasih ada 24 penonton bersama saya. Alhamdulillah. So okay, suara okay ke? Ni saya nak tengok komen sikit lagi. Tuan Farizal Izam memang sangat-sangat setia bersama tim Smart Saham. Dan juga ada soalan Tuan Farizal kalau attend kelas yang 2 hari tu akan tak belajar tak ada ajar teknik Wyckoff kan? Ya, kita tak ajar. Tapi kalau follow Bursa Chit Chat setiap kali ada, biasanya dan boleh sebenarnya Wyckoff ni boleh je tengok dekat YouTube. Kita tak larang pun. Benda tu bukan ilmu yang kita suruh benda ni sangat secret, tak ada. Nak tengok kat YouTube boleh. Lepas tu kalau follow kita punya Bursa Chit Chat ni boleh nampak saja, tapi itulah kan. Kita kena korek lama lah perjalanan tu. Kalau masuk belajar dalam kelas bersama dengan tim Smart Saham yang diajarkan oleh Tuan Alwi dalam bahasa Melayu, lagi mudah. Kan, lagi mudah. Karena orang tengok macam, harga sangat premium. Yes, premium dengan ilmu yang dibawa tu boleh sampai ke anak cucu. Saya tak tipu. Kan? Sebab ilmu tu bayangkan, Wyckoff daripada tahun 1920-an lagi tu dia dah jumpa selama 40 tahun diperhatikan market punya, US punya market tu. Sampai dia buat institut. Dan ajar operator, bukan ajar operator lah. Apa ilmu itu menjadi asas kepada knowledge most of the operators, stock operators yang ada di dunia. Saya boleh cakap macam tu Okey. Suara jelas, alhamdulillah Tuan Haji Aiman. Terima kasih kerana bersama saya. Ada 38 orang. Puan Ilani Razali, suara okey, alhamdulillah kan. Okey kan. Kalau sedap, terima kasih. Okey. Tuan Muhammad Nik, alhamdulillah penuh cahaya saya tengok. Komen tu pun dah percaya. Kan? Okey. Jadi malam ni saya nak bercakap, nak kongsikan dengan tuan-tuan berkenaan dengan top 10 economic prediction in the next 10 years kan. Basically bukanlah kita nak bersyarah ataupun kita nak kita nak mengajar, bukan. Kita nak kongsikan sebab setiap hari kita kena updated dengan situasi dan berita-berita ekonomik dan supaya kalau contoh kita trader, kita tahu macam mana kita nak buat, sama ada kita nak trade secara long ataupun certain tempoh tu kita kena main short. Bukan short yang biasa orang buat, makna short yang boleh menguntungkan tu, tapi maksud short term. Okay, jadi top 10 economic prediction. Nama pun prediction, kita tak kata dia yes it will happen. Dia bukan prophecy kan. Dia kita predict pada certain indikatif economic data apa semua tu kita saya baca dan saya kongsikan dengan tuan-tuan apa itu
yang disebut sebagai economic prediction ni untuk 10 years. Tapi sebelum saya sambung, minta jemput kawan-kawan yang lain. Ada 45 orang. Terima kasih Alhamdulillah. Tuan Helmi Rahman. Terima kasih juga kepada Tuan Helmi punya komen yang panjang lebar bercerita tentang Wyckoff yang telah dipelajari selama 7 tambah 1 hari. Okey ke tuan? Rasa macam wow nak lagi ke? Okey, kerana tim Smart Saham akan sentiasa memberi kan. Kalau masuk dalam grup Wyckoff tu kan, kalau ditanya ada je yang rajin jawab kan. Saya tak ada lah sebab saya kata back end buat room sikit. Saya bagi kepada orang yang frontier ni buat bagi jawapan yang power kan. Saya baca dan belajar. Okey. Ada 44 orang. Okey, tadi 45 turun sikit. Okey, dia spring naik balik 46. Kan. Okey. Jadi top 10 economic prediction for the next 10 years. Okey, saya sebenarnya topik ni dia lebih kepada US, tapi orang cakap when the US sneeze kan, the world got fever. Macam itulah. Bila US bersin, dunia demam. Macam itulah betapa besarnya impact US punya market kan, ekonomi dia terhadap dunia kan. Dia goyang sikit je, tempat lain semua dah bergegar. Macam tu. Okey. So, okey, bismillahirrahmanirrahim. So, artikel ni mostly ditulis selepas daripada COVID kan. Selepas pada COVID. Bila COVID melanda tu orang start tengok kan. Orang start tengok apa yang berubah kan. Orang start berfikir 10 tahun lagi macam mana, 5 tahun lagi macam mana ekonomi kita. Sebab COVID telah menyebabkan cara kita bekerja berubah. Cara kita hidup berubah. Kita nak berinteraksi pun berubah kan. Kita nak salam dengan orang tak boleh. Terpaksa bertemu penumbuk kan. Nampak macam nak bergaduh tapi kita bermesra-mesra. Macam itulah lebih kurang. Okey. Dan selain daripada tu, ekonomi juga berubah. Sebab bila bila behavior orang berubah, yang ni pun macam bila kita dalam Wyckoff dia belajar pasal behavioral finance kan. So bila behavior berubah kan, cara orang belanja pun berubah, dia punya impact of economics dan kewangan pun juga berubah kan. Dan perubahan-perubahan ni kita tak akan nampak secara immediate. Kita akan rasa, tapi kesan ni kita tak nampak immediate. Kita akan rasa lama-lama bila dah selepas 10 tahun baru kita nampak, oh inilah kesan dia kan. Macam ada saya pernah berborak dengan kawan saya, seorang cikgu sebelum tahun 2020 kan. Macam contoh siapa yang ada anak tu, lain yang dah sekolah contoh kan, setiap hari pergi sekolah kan. Tapi 2020 boleh kata 80% atau 90% masa dia di rumah bersama mak ayah. Kita akan nampak mungkin cara pemikiran mereka, mungkin cara mereka bersosial 10 tahun lagi berbeza. Kita dah kata, oh rupanya ini kesan COVID kan. Kesan COVID tu terhadap cara mereka bersosial, cara mereka berfikir, cara mereka melihat dunia kan. Sebab 90% masa mereka di rumah bersama mak ayah kan. Bersama mak ayah, kalau mak ayah yang work from home kan. Tu banyak masa bersama dengan keluarga. Sepatutnya dia punya hubungan ni lebih akrab, lebih rapat. Okey. So macam itulah cerita dia. Maksudnya apa yang berlaku hari ni kita tak akan rasa immediately, tapi 10 tahun lagi baru kita kata oh begini. Tapi orang dah start predict. Dari segi ekonomi orang dah start predict. Okey, apa 10 tu? Yang pertama adalah shape of recovery. Shape of recovery ni saya pernah kongsikan bila tahun lepas. Tahun lepas saya kongsikan. The question is tentang Malaysia punya ekonomi kan. Apakah bentuk recovery dia? Adakah V-shape? Sebelum ni kita mungkin secara positifnya kita kata okey dia akan V-shape sebab itu hari turun dengan moratorium apa semua, lepas dah buka PKP dia punya ekonomi dia macam boom, tiba-tiba kita ada PKP 2.0. Mungkin dia akan shake balik sikit. Mungkin bukan V-shape tetapi W. Mungkin saya tak kata dia akan berlaku sebab kalau siapa yang follow yang lepas
kita cuma dapat kata bentuk dia tu bila bentuknya selesai. Contoh macam Japan. Japan start 1980-an dia drop. Tahun 95 baru orang nampak dia punya pergerakan ekonomi dia tu tak dapat mencapai lagi GDP level dia masa tahun 1980. So dia flat saja, tak naik-naik. So baru orang perasan dia adalah L shape. Dia tak dapat nak capai the previous high of in term of GDP, economic growth dia. Okay. So dalam U shape ni, US secara umumnya dia orang predict kan yang mana ekonomi tak akan return, ekonomi US tak akan return seperti pre-pandemic level sehingga 2022 kan. Sebabnya macam sekarang 2020 kita memang berlawan dengan COVID kan. Kita memang kontrol tapi start pada tahun ni, hujung tahun lepas dah ada vaksin. Okay, so vaksin tu dah masuk dalam market. Cumanya effectiveness dia tu masih tidak diketahui kan. Kena pula keluar viral berita separuh jalan kata penerima vaksin meninggal. Dia tak cerita pula yang dia adalah allergic dengan protein lah, apa benda semua tu. Okay, so dijangkakan sehingga 2022 ekonomi tak akan mencapai lagi fasa pre-pandemic, yang mana ini US dia ada congressional board office dia predict dia punya ekonomi dia U-shape. Kenapa US berbeza dengan kita? Sebab sebenarnya sebelum COVID dia orang dah slow down because of trade war kan, US dengan China. Lepas tu dia drop kan. Bila COVID datang dia drop lagi. Tapi bila Biden menang kan, masa COVID tu dengan dia punya rakyat degil apa semua, so like macam ekonomi dia tak adalah macam dia turun naik balik kan. Dia like macam turun. Lepas tu Biden menang, dia punya sentiment dia sangat positif. So sekarang dia tengah pick up. So that's why CBO ataupun Congressional Budget Office kata U-shape kan. Yang ni mungkin akan take time sikit sebab U-shape ni dia akan ambil lebih daripada 2 tahun. Okay. Okay, ada gangguan teknikal sikit. Technical dia bukan spiritual. Okay. Apa yang kedua? The federal debt will increase. Yang ni masih kita bercakap pasal US. Okay, kalau kata kita nampak chart tu chart tu menunjukkan daripada tahun 1920 sebelum Great Depression. Dia dalam increase punya trend, tapi 2020 tu spike. Sebab dia ada juga stimulus macam dekat Malaysia kita buat ada, bukanlah benda yang sama tapi dia ada dipanggil sebagai care, saya tak ingat apa care. Dia ada untuk medical lah kan. Maksudnya ada stimulus diinjek ke dalam market untuk push the economy. So apa yang menyebabkan dia adalah sebab injection tu datang daripada pinjaman dengan Federal Reserve. So apa yang berlaku adalah dia punya debt to GDP ratio dia meningkat lah. Okay, daripada macam level above 100% sikit tu, dia dah naik sampai 127%. Yang mana sebelum tu memang dah melangkaui IMF punya kita cakap recommended punya level. Dia dah pergi lagi tinggi kan. Somehow dia macam Malaysia juga, dia necessary punya action lah kan. Yang mana perlu untuk menggerakkan ekonomi. Sebab bila COVID ni semua ekonomi suddenly stop. So macam mana nak bergerak kan? Injection kena datang daripada satu pihak. Sebab macam saya explain dalam Keynesian theory sebelum ni, pergerakan duit berkisar antara government, public dan juga corporate. Kalau kata corporate tak nak belanja, public tak nak belanja, siapa yang perlu keluar duit? Kena ada satu pihak yang perlu keluar duit. So government inject ke dalam market supaya sama ada kepada public ataupun kepada corporate atau kepada kedua-duanya supaya ada pergerakan duit tu. Dan bila company tak berani belanja sebab tak tahu projection sale macam mana apa semua, so tak dapat nak projectkan income dia macam mana. So tak berani nak keluarkan. So bila government create the demand. So dia kata ada demand. So kita run the business kan. Bila business run, public pun nampak bila run business run, so mereka akan start memerlukan pekerja apa semua, so akan start hire people. Okay, that's why dekat US
masa peak 27 million apa nama tu rakyat dia menganggur, dia turun kepada level dalam 11 juta sahaja. Okey. So dan juga walaupun Federal Reserve dia punya Federal Rep dia tu meningkat, Federal Reserve perlu mengekalkan interest rate dia pada tahap yang rendah sebab macam tadilah orang tak berani berbelanja. Kalau kata dinaikkan, so akan menakutkan orang lagi untuk belanja kan. Duit perlu lebih bayar kepada bank apa semua, so dia remain the interest low. Yang ni ada point dia sikit lagi. Okay, so ni prediction kedua. So next adalah yang ni mungkin tak terkait sangat dengan kita. Okay, extreme weather akan mengancam financial system. Okay, sebab most of US punya economics supported by farm, pertanian, corn, kan, soy. So bila extreme weather, so pokok-pokok ni dia ada juga tanam apa saya baca tadi dia ada serangga yang sepatutnya masuk winter dia mati, tapi disebabkan oleh winter yang pendek, disebabkan climate yang tidak menentu tu, tak mati serangga tu. So dia akan attack pokok-pokok yang sepatutnya ditanam selepas pada winter tu. So macam tu lah kan. Bila ada kerosakan yang banyak, so dari segi konteks economics dia punya supply of food akan berkurang. Lepas tu bila berlaku macam tu, apa yang farmer buat adalah dia akan nak dapatkan pampasan daripada insurans dengan coverage yang sangat tinggi. So dia punya dari segi economics dia tu akan meningkat lah, semua benda, semua perkara kan. Sebab insurance company akan consider, okay, this factor, this risk, so dia punya numbers dia tu akan meningkat. Kalau coverage dia tu perlu ditinggikan, premium ditinggikan, so kos-kos lain juga turut meningkat. Faham Okay, tapi yang ni sangat jauh lah dia punya prediction dia. Extreme weather ni berlaku pada 2100. Sekarang ni 2021 kan. InsyaAllah kita hidup selama 80 tahun lagi. Saya sekarang 25 tahun, 105 tahun kita dapat rasa kan. Okey. Okey, Okey, ada komen ke? Tuan-tuan dan puan-puan? Ada macam miss ke apa ke? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya sambung, saya nak tengok komen sikit ya. Okey, saya akan teruskan yang keempat. Yang keempat berkenaan dengan healthcare cost will continue to increase. Yang ni globally bukan affected tapi kita kata global issue lah. Kat mana-mana pun tak ada cost of medical yang flat ataupun menurun. Even kalau Malaysia sendiri lagi tinggi 10 ke 12% setahun. That's why siapa yang ambil medical takaful kan, saya tak nak bercakap pasal insurance sebab bukan bidang saya. Tapi siapa yang ambil takaful medical, takaful perubatan kan, lagi-lagi yang standalone, ada masa dia sangat cepat kita kena buat top up kan, kena naikkan contribution sebab medical cost yang sangat tinggi. Bila orang ramai claim, dia punya tabung takaful yang digunakan untuk menampung perubatan orang-orang yang mencarum tu cepat susut. So apabila cepat susut, penyumbang iaitu ahli-ahli takaful, peserta takaful perlulah bersetuju untuk menambahkan, untuk menaikkan level takaful tu kembali kepada level yang baik, yang boleh membantu orang yang lain. That's why kalau takaful, kita bercakap dia ada dua jenis ada investment link dan juga stand alone. So stand alone ni yang bukan berisiko tapi dia tend untuk berlaku kenaikan cepat. Kalau investment link ni dia ada dua jenis tabung.
Kan, tabung risiko, tabung yang menampung perubatan tadi itu dengan tabung investment. So tabung investment ni yang dilaburkan untuk menampung tabung risiko tadi. Yang ni kena faham lah. Ni cerita pasal takaful. Tapi tu takaful yang mana saya selain pada financial planner, saya juga financial advisor, representative. Boleh offer lebih kepada satu company takaful operator kepada sesiapa yang berminat. Ini bukan iklan, saya memberitahu. Okey. Okey, berkenaan dengan healthcare cost will continue to increase dekat US. Sebabnya semakin advance medical technology tu, semakin panjang umur orang. So macam kalau dulu orang meninggal pada umur 50-an, dah start panjang kepada 70-an kan. Dia punya bilangan dia semakin banyak. Contoh macam Jepun dia panggil sebagai aging society. Aging society ni adalah bila mana 15% daripada population dia berumur lebih daripada 60. Bila lebih daripada 60, satu-satu negara tu dipanggil sebagai aging society sebab dia punya portion of warga emas dia ramai. So bila warga emas ni ramai, dia perlu medical dia tu banyak lah kan. Banyak. Dia masih boleh bergerak apa semua, tapi bila orang yang sudah berumur dia tend untuk sakit apa semua kan. So ramai golongan ni yang perlu diubati dan dia punya kos dia akan meningkat. Okay. So that's why dalam projection ni daripada 2021 hingga 2023 dianggarkan ada kenaikan sebanyak 5.5%. Lagi-lagi tambahan dengan COVID ni. COVID ni sebab orang tak tahu dia punya efek COVID ni macam mana sebenarnya. 5 tahun, 3 tahun lagi tak tahu sebenarnya siapa yang infected, yang dijangkiti COVID ni, kesihatan dia macam mana. Kesan-kesan selepas tu, dia punya respiratory apa semua kita tak tahu. So that's why ke depan ni kita jangkakan akan meningkat lagi. That's why just nak tambah, so siapa yang contoh ada medical card yang tak cukup untuk coverage dia, perlulah tingkatkan sebab kita tak tahu ke depan dia punya kos dia macam mana. Okey. Apa yang kelima? Oil and gas prices will remain low. Okey. Dengan advancement of teknologi, dua jenis teknologi. Satu in term of the consumption part. Satu lagi teknologi on the energy tu sendiri, kan? Bila kereta, contoh kereta ataupun equipment ataupun power generator yang semakin efisien dari segi penghasilan tenaga dia, semakin rendahlah penggunaan oil dia. Itu satu part. Belum satu lagi teknologi kepada fuel tu sendiri. Contoh minyak yang high octane, tapi less vapor. So dia lebih stable, lambat mengurang minyak dia tu kan. Minyak yang sikit dia akan create energy yang banyak. So walaupun penggunaan energi tinggi nanti, tapi because of the alternative energy atau teknologi ni, dia akan mengurangkan penggunaan minyak dan juga gas. Yang mana dia punya volume dia, sebab oil and gas ni ada satu council ke apa dipanggil kan, OPEC. Dan diorang akan bersetuju, Arab keluarkan berapa banyak, US keluarkan berapa banyak kan. So untuk menstablekan harga minyak dunia, so ada certain volume yang diorang perlu capai supaya harga minyak tak terus drop kan, ataupun tiba-tiba spike. So that's why in future dalam sehingga 2045 dijangkakan 2022 dijangka dia akan spike, lepas tu dia akan mula menurun flat, sebab macam tadilah advancement of the technology. Okey, faham kan? Sebab yang ni point ni kena faham juga. Siapa-siapa yang macam contoh trade oil and gas, trade stock kan, adakah kita perlu macam favor sangat counter oil and gas? Contoh yang ni kena difikirkan. Okey, ni yang keenam. Tapi sementara tu
Okey, saya bukan sementara. Saya terangkan yang ni dulu. Yang bercakap tentang nombor 6 ni, US dan Chinese economies will be more intertwined. Dia akan bercakap pasal bertembung. Contoh macam dalam graf ni kita akan nampak in terms of GDP kan, pada 2060 dijangkakan. Nampak macam panjang sangat kan. Tapi dia boleh lagi cepat sebab artikel bulan 11 hari itu saya baca yang dikeluarkan oleh Harvard Business Review kan. China dia punya lepas Covid, China dia punya growth dia bukan bulan 12, bukan bulan 11, maaf. Hujung bulan 12. Dia ada satu gambar dekat China dan artikel dia kata mengatakan China ekonomi akan grow lebih cepat because of dia dapat handle Covid dengan lebih baik. Yang mana US masih still struggle. So bila macam ni, sebelum ni kita akan tengok penguasaan ekonomi dunia bergantung kepada based on GDP. GDP China sekarang ni memang tengah mengejar US kan. Masa tahun 1990 dia grow tu, dia start off dengan number 4 di bawah Japan. So Japan pun dah bawa kalah dengan dia. Sekarang ni China number 2, US sikit lagi mungkin akan dikalahkan. So bila macam ni, so bila bercakap sekarang ni yuan ataupun renminbi, mata wang China dipegkan kepada US. So bila dipegkan, apa yang perlu dibuat oleh China, dia kena sentiasa beli US punya currency. The problem is dengan pegging ni adalah bila mana kalau kata China rasa dia punya ekonomi dia tak boleh nak cater dengan US punya demand tu, dia akan slowly kurang beli currency US. What happen is dekat US akan ada banyak dia punya mata wang lah kan. Ada banyak currency dekat US punya duit dekat US tu sendiri, sudah akan menyebabkan inflation. So yang ni bila berlaku macam ni, Federal Reserve akan antara dua dia akan sama ada dia dia akan naikkan interest rate. Bila dia naikkan interest rate, dia akan kacau the whole economic punya movement kan, the economic punya performance. So dia dekat sini dia akan tricky part dia lah. So pasal tu ada dalam statement ni boleh baca, if China's export decline kan, dia akan kurang beli US punya treasury note ataupun greenback. Sebab bila dia kurang, macam jadi dah, China akan depends on diri dia sendiri, US punya duit akan melambat-lambat kat sana, dah tak ada orang nak beli. So bila berlaku macam ni, dia akan affect juga the whole world, the ekonomi keseluruhan dunia. Ingat tadi statement dia kata bila US bersin, dunia demam. Okey. Sebelum saya pergi poin ke nombor 7, kita ada iklan sebentar. Jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum sekali lagi dan selamat malam. Okey, ada tengok tadi selingan iklan yang mana pada yang mungkin yang baru kan, baru tengok ataupun yang dah selalu tengok, boleh kabarkan kepada kawan-kawan, kepada kenalan-kenalan berkenaan dengan tim Smart Saham yang sangat-sangat committed dan sangat-sangat bersungguh-sungguh berazam nak menyebarluaskan ilmu perdagangan saham, pelaburan saham kepada semua orang di luar sana. Okay. Sebab just nak inform macam contoh especially Bumiputera kan, dah terlalu biasa dengan ASB contoh kan. Yang mana bila kita tengok trend dia semakin lama semakin menurun. Dalam investment kena faham satu rule kan. High risk, high return. Kalau kata kita nak pulangan yang tinggi, kita perlu familiariskan diri kita, biasakan diri kita dengan risiko yang tinggi. Tapi dengan belajarnya saham dengan Wyckoff method, kita akan faham kat mana nak control the risk tu. Risiko tu kita tahu kat mana nak control. Kat mana adakah kita berpeluang untuk dapat kepulangan yang lebih tinggi
Tapi kalau kata ada risiko dia, kita boleh manage dengan certain level. Sebab dekat luar sana terlalu ramai yang mencari-cari apa nama tu, counter nak trade kan. Bila kawan dia saja dia masuk. Contoh kan. Kita pun tak tahu kawan dia dapat daripada mana kan. Follow pula grup-grup yang kita tak tahu pun siapa owner dia. Kan. Dia kata buy, okey semua buy kan. Tak tahu kenapa dia kata buy kan. So dekat sinilah Wyckoff mengajar melalui kaedah Wyckoff, kita mengajar peserta-peserta untuk memahami sifat satu-satu saham tu supaya dia menjadi seorang trader yang bijaksana. Bijak tau, bijaksana. Kan? Bukan masuk sebab kata-kata orang. Even kalau kata orang bagi counter pun, dia akan analisa dulu sendiri. Tak perlu nak belajar apa nama tu 2-3 tahun macam mana nak korek dalam-dalam pasal satu-satu saham tu. Tapi dengan Wyckoff dalam tempoh tak lama pun, kadang setengah jam ke sejam tu kita boleh tengok analisa, tengok dengan artikel ataupun indikator yang terlibat. Kita tahu okey, yang ni saham ni okey untuk masuk, saham ni selamat untuk masuk, saham ni tunggu dulu kan. Dia akan capai pada harga yang kita nak. Okey, itu selingan sikit lah. Dan pada 6 dan 7 hari bulan ni kita akan adakan kelas Rising Star, Smart Saham Rising Star. Okey. Yang mana dalam kelas ni untuk peserta-peserta baru, orang yang nak memahami saham, struktur saham, bonus issue tu apa kan, split unit split tu apa. Okay, so dekat sini kita akan ajar corporate exercise tu macam mana, warrant tu apa kan. Kita tak simply ajar tunjuk indikator macam mana, tak kan. Kita bagi betul-betul kefahaman tentang saham tu sendiri sebelum kalau nak kata okay, perlu upgrade kepada the next step. Paling penting ilmu asas kena ada. Macam-macam mana pun asas kena ada. Rumah yang kuat sebab asasnya sangat kuat. Kena faham tu. Kalau kata digegarkan pun dia masih kukuh. Okey. Pada 15 hingga 21 Februari kita akan ada kelas Wyckoff online. Boleh tengok dekat smartsaham.com. Boleh Google pas ni, smartsaham.com. Okey. Jadi saya teruskan dengan perkongsian saya tentang 10 prediction dalam 10 tahun. Okey. Tadi nombor 6. Sekarang ni kita nak pergi kepada nombor 7. The dollar will remain solid. Okey, yang ni kena faham kenapa dia solid, sebab Federal Reserve dia promise, dia kata disebabkan oleh COVID tu, ekonomi tak berapa cantik. So dia kena keep on motivate the industry, motivate the people supaya okay belanja kan. Kalau belanja kita tak akan naikkan interest rate macam tu kan, supaya orang okay lega kan. Lega untuk okay continue kan, buat loan. Okay, buat loan supaya orang ada duit dalam tangan, boleh belanja kan. Dan dia buat loan dengan rasa confident kan. Federal Reserve tak akan kacau perbelanjaan dia. Okay. Tapi dalam satu sudut lain, dia orang yang trade currency, main forex ni, dia forex yang real forex yang kita cakap memang dari forex dekat tempat tu, bukan forex yang platform yang tiba-tiba masuk 100 boleh ada margin sampai 1000. Yang tu minta maaf cakap, saya tak bersetuju in term of syariah dia. Okay. So bila currency tak menarik macam tu, so yang trade currency ni memang tak menarik. Tetapi disebabkan oleh low interest rate ni, dia benefit kepada market luar pada US. Sebab nak dapat duit US, interest rate rendah, so sekali pinjam dapat banyak. Macam bila satu-satu ekonomi satu tempat ni drop, satu tempat lain akan berkembang, betul? So dia ambil duit daripada sini, dia akan pergi ke sini. Seperti mana yang berlaku pada sebelum 2018 kan. US punya interest rate rendah. So apa yang dia buat adalah dia orang ambil, dia park dekat Asia Pasifik apa semua. So
naik kau-kau kan. Kalau kata siapa yang ada invest unit trust China, Asia Pacific masa tu, siapa masuk 2016 memang kau-kau cantik naik. Sebab interest rate US masa tu rendah. Masa oil punya krisis, US menurunkan dia punya interest rate dia. So apa yang dibuat oleh player, dia ambil daripada US, dia park dekat Asia Pacific. So bila naik tu, bayar senang cerita kalau bayar bunga tu rendah kan. Dia dapat duit daripada sini banyak, so bayar sikit, duit dia untung banyak lah. Macam tu lah dia punya game dia. Kenapa bila interest rate rendah kat US, dia banyak ambil dan invest dekat luar. Yang ni saya akan cerita sikit nanti ujung sikit, ada chart sikit Kan bila orang follow ni dia suka chart. Kan? Ibu tanya counter apa kan? Saya tak cerita pasal counter, saya bukan counter pertanyaan. Okay. Okay, ni so the dollar will remain solid sebab interest rate Fed kata dia akan maintain rendah. Even dia kata sehingga 10 tahun pun ada disebut macam tu. Okay, kalau tak silap kalau tersilap boleh PM saya. Kan? Jangan condemn, jangan kutuk, PM saya. Okay. Okay, yang ke-8, inflation will remain subdued. Okay. Yang ni disebabkan oleh macam tadilah. Oil price rendah, interest rate rendah. So, orang inflation ni selalunya driven by oil price. So, bila oil price naik, so harga barang pun naik sebab cost of transportation of barang tu semua naik, so dia akan naik betul. So, bila US rendah, orang pula ada duit. Kan? Orang ada duit untuk membeli sebab interest rate tadi rendah. Cost of buying sikit. So, harga barang tak akan berubah. So, inflation tu tak akan tinggi kan. Yang ni dia akan remain around 2%. Kalau macam Malaysia kita letak pada rate lebih kurang 3%. Kadang-kadang slightly high atau rendah. Okay. So, yang ni lah yang prediction dalam tempoh 10 tahun. Yang ke-9, the housing market will remain strong. Yang ni especially kat US lah. Okay, kenapa dia kata strong? Sebabnya masa COVID orang tak berani membeli kan. Dia punya orang tak berani berbeli apa-apa langsung kan. Tetapi bila interest rate rendah, demand kurang. So construction rumah pun kurang. So harga tu akan tak ada macam overhang lah. Kalau dekat Malaysia ni what happen dengan property market is overhang. Overhang means supply melebihi demand. Kan? Terlalu banyak unit-unit yang tak terjual. Okay, so that's why bila overhang like macam ni, overhang tu maksudnya contoh ini adalah papan kan. Katalah ini adalah kita punya board, kita punya dinding. So bila terlebih ni, so papan. Kalau kata dia hilang support dia, what happen is dia akan drop, betul. That's why nama dia overhang. Dia oversupply. Okay. So kenapa bila interest rate rendah dan interest rate tadi tu dikatakan dalam tempoh masa yang lama, so orang-orang akan ada peluang untuk membuat loan dan beli rumah bila COVID boleh disembuhkan. Orang akan hidup seperti mana biasa, yang mana diorang targetkan, US targetkan, dia akan capai balik level pre-pandemic. Okay, tadi saya ada baca komen Puan Agnes dia menulis dia kata okay, oil remain low kan. Kalau kata kita tengok like macam yes, oil prices pun kita tengok like macam okay, dia naik lepas tu turun balik, naik turun balik. Dia punya resistance itu terlalu tinggi, tak boleh nak go, tak ada catalyst yang menyebabkan dia spike. Tak ada, tak nampak lagi. Dengan ada lagi technological punya macam cerita tadi, technological punya advancement tadi tu, kita tak tahu macam mana harga oil tu boleh meningkat. Okay. So ini yang 9. Okay, yang terakhir adalah the US will be involved in fewer ground wars. Faham kan? Fewer. Maksudnya dia kurang invade negara orang. Dalam sejarah 200 tahun US, boleh kira berapa kali dia tak berperang dengan orang. Cuba check. Lepas tu dia sibuk berperang dengan dekat negara orang. Lepas tu dia kata protecting the nation. Pun tak faham. Dia duduk kat negara orang, berperang dengan orang, kata protect Amerika. Tak faham. Celah mana kan. Biasanya kalau kata kita protect diri kita, mungkin kita duduk sekadar dekat pantai je kan. Tapi tak, dia pergi dengan orang, serang orang.
protecting Amerika. Kita pun tak faham kan. Okey. Berapa kali saya kita tak faham. Mungkin saya tak faham. Mungkin you all faham. Maaf lah Okey. Okey, then dia punya cerita dia adalah sebelum ni dia spend 27 trillion. Trillion kalau macam level kita billion. Kan? Kalau kata even 1 billion ringgit Malaysia convert kepada US pun baru berapa kan? Baru 250 million. Dia 27 trillion. Okey? Yang mana 27 trillion ni dia asas dia adalah hutang kepada negara. So what happen is yang diorang projectkan bila fewer ground wars, dia akan convert kepada cyber warfare. Okay, so mungkin dia tak berperang, cost dia mungkin remain flat kan, ataupun meningkat dalam arti kata dia kurang berperang dekat negara secara ground, tapi duit tu disalurkan ke bahagian technological information teknologi cyber warfare lah kita cakap kan. So akan ada peluang in term of kat situ. Sebab contoh bila kita faham dari segi contoh mobile phone ni dia advance daripada teknologi perang. So kalau kata pasal US dah start focus on the cyber warfare, kita cakap pasal in terms of computer punya parts atau equipment semua akan ada demand kan. Sebab dia punya dia tak akan buat semata-mata untuk military ataupun kerajaan punya level je. Kalau kata manufacturer ni, dia akan mass marketkan teknologi tu. So bahagian macam tu mungkin ada peluang untuk kita tengok dalam tempoh 10 tahun lagi. Betul? Okay. So ini adalah 10 kan. Saya nak capkan nombor 1 sampai ke 10 ni pun saya tak berapa ingat kan. Tapi kena faham overview dia. Okay. The economy has been devastated, telah diganggu oleh COVID-19 pandemic, wabak COVID-19. Yang mana GDP di US jatuh 31% masa quarter 2 dan sebelum dia rebound. Dia tak capai lagi level pre-pandemic dia, iaitu lebih daripada 31% tu lah. Okay. Dan dia bergantung kepada vaksin. Federal Reserve punya role tadi pun sangat penting untuk memastikan ekonomi tu terus berkembang kan, sehingga 2021 hingga 2022. Okay. Healthcare cost akan continue to rise. Yang ni kat mana-mana pun berlaku. 2021-2022 ni sangat menarik kalau saya nak kongsikan. Okay, kalau siapa yang pernah dengar sebelum ni kan, ada bercakap pasal gun timetable boleh tengok apa perkaitan 2021-2022 ni dengan gun financial timetable. Pani Google. Sangat menarik. Okay, lepas ni ada speaker yang nak bercakap pasal tu kan. Lepas tu tiba keluar teori-teori apa semua contoh kan. Tapi itu adalah prediction. Macam ni prediction. Okay, so how dia relate benda-benda tadi dengan kita? Okay, ini adalah KLCI index. Yang mana tak keluar. Okay. Refresh. Okay, tak apa. Dia ada sedikit glitch. Belum pun ada glitch lah. Graf tak nampak langsung. Okay. So, okay. Okay. So, ini adalah KLCI daripada tahun 1987 sehingga 2020 masa COVID. Masa 1985 ada memang Great Depression jugalah in term of global. Jatuh. Masa tu pun negara kita baru nak recover, nak berkembang sebagai Malaysia. So, bla 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 bla. Kat sini kita nampak tak bahagian merah dan hijau. Ni ada regression. Regression means ni adalah dia punya, kita panggil sebagai macam nominal line dia. Ni adalah dia touch atas, tengok dia touch bawah. Sebenarnya kalau kata sesiapa yang nampak dengan mata hati, dia akan faham. Okey, sebab biasanya bila orang tengok kan, bila jatuh dia akan ada kalau lah. Tengok. Kalau sepanjang daripada 1987 sehingga 2020 ni ada berapa kali kalau.
Orang masuk kat bawah, start kat merah tu. Kan? Kalaulah dia masuk pada tahun 1999, lepas tu mesti dah kaya. Terus tengok lagi, kalaulah dia masuk pada tahun 2004, mesti dia dah banyak duit. Kalaulah dia masuk pada 2009, mesti dia dah untung banyak masa 2015. Jadi kalau kat sini, kalau you all jadi trader atau investor, kalaulah ada duit buat apa? Kan? Pasal tu, apa yang kita kongsikan dalam Bursa Chit Chat ni, kita kongsikan, bagi tahu ilmu kewangan, apa perkongsian ekonomik, perkongsian pasal financial, pasal investor sebelum ni trade macam mana, apa semua. Sebab nak bagi kefahaman. Yang mana bila kita cakna dengan dunia kewangan ni, dunia pelaburan ni, kita dah tak ada kalau tu, bukan sekadar kalau dia akan jadi, kalau kat sini aku akan buat apa. Dia macam tu. Dia faham apa tindakan seterusnya dia perlu buat. Okay, so kalau nampak dekat sini, kita dekat dari segi regression ni, dekat bahagian merah ni dekat bawah. So kalau orang yang bijak pandai, dia tahu kan, ini adalah peluang berserta, tapi kena faham peluang, risikonya tetap ada, tapi secara historical dia, secara sejarahnya, mungkin adalah peluang tu melebihi risiko. Okay, dia akan buat something kat sini. Okay, so dekat sinilah kalau orang yang berpandangan jauh, dia akan start invest. Dia akan ini adalah peluang, tak apa, masuk kan. Tapi kalau bila orang tu nak betul-betul serius, dia akan cari ilmu untuk berdagang saham, untuk melabur yang betul-betul, untuk dapatkan counter yang terbaik, counter yang dia boleh dapatkan duit setiap bulan sama dengan gaji 10% kan, 5%, 10%. Tak mustahil. Dengan ilmu yang ada, insya-Allah boleh buat. Okey, jadi inilah pentingnya kenapa kita perlu updated dengan berita-berita kat luar, berita dalam Malaysia. Kenapa juga kami kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan ilmu-ilmu saham. Okey, jadi pada saya ambil sesi saya ni, saya harap bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jangan simpan seorang-seorang. Lepas ni, jikalau ada sesi, kongsi lagi supaya orang di luar mendapat lebih ilmu. Okey, sehingga itu saya sampai di sini saja. InsyaAllah jumpa lagi di topik yang lain, di hari yang lain. Semoga berjumpa lagi tuan dan puan di lain masa, insyaAllah. Assalamualaikum dan selamat malam.